Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kalam selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayu Iliana binti Zulkifli. Saya merupakan pelajar jurusan Kewangan Islam daripada Universiti Islam Antarabangsa Malaysia. Baiklah, pada hari ini saya akan menceritakan tentang sebuah gerai yang mampu dinaik tarafkan dengan menggunakan strategi pemasaran 7P. Jadi, gerai yang saya pilih pada hari ini ialah gerai nasi lemak Kak Yani. Seterusnya, latar belakang produk. Nama pemilik perniagaan ialah Nuriani Abdul Rais. Gerai beliau beroperasi dari jam 6.30 pagi sehingga 11 pagi. Beliau berniaga pada setiap hari kecuali pada hari Ahad. Lokasi perniagaan gerai beliau bertempat di pesisiran jalan di Taman Ipoh Indah, Perak. Pada setiap hari, Kak Yani mampu menyediakan dan menjual 240 bungkus nasi lemak pada setiap hari. Seterusnya, dari segi penilaian produk, saya memilih produk ini kerana nasi lemak merupakan makanan khas rakyat Malaysia dan amat digemari oleh rakyat Malaysia. Selain itu, perkhidmatan penyediaan makanan di gerai Kak Yani ini amat bersih, cepat dan teratur. Keunikan yang ada di kedai ini, pelanggan boleh memilih pelbagai variasi lauk nasi lemak. Selain itu, Kak Yani juga pandai berkomunikasi dalam bahasa Mandarin. Oleh itu, Kak Yani mampu menarik pelanggan-pelanggan berbangsa Cina. Dari segi kelemahan, premis perniagaan Kak Yani tidak menggantungkan sebarang banting di gerai beliau. Dan kedua, Kak Yani kurang mengiklankan makanan beliau di media sosial. Dari segi potensi, Kak Yani berpotensi untuk membuka kedai beliau sendiri apabila beliau sudah mempunyai modal yang mencukupi. Penerapan strategi 7P pemasaran. Pertama, dari segi harga, Kak Yani menjual nasi lemak dengan harga yang bertepatan. Nasi lemak Kak Yani dijual dengan harga serendah RM1.50 untuk nasi lemak melautkan ikan, manakala nasi lemak telur mata berharga RM2.50. Seterusnya, nasi lemak sambal sotong, nasi lemak rendang kerang atau ayam goreng berempah berharga RM4.50 dan nasi lemak ayam masak merah berharga RM5 sahaja. Untuk harga kos bahan dan keuntungan sehari, Kak Yani selalunya memperolehi hasil jualan sekitar RM360, manakala beliau mengeluarkan modal sekitar RM180. Jadi keuntungan bersih yang beliau perolehi ialah sekitar RM180. Kak Yani selalunya mengambil keuntungan 50% daripada hasil jualan beliau. Seterusnya, dari segi produk, Kak Yani disarankan untuk menukar reka bentuk pembungkusan produk supaya lebih kreatif, sebagai contohnya dari bekas polistiren kepada kotak makanan supaya ianya tampak lebih menarik dan juga moden. Selain itu, Kak Yani juga boleh meletakkan pelabelan yang menarik pada bekas makanan supaya dapat meningkatkan jenama kedai beliau. Ketiga, Kak Yani juga disarankan untuk memperbaiki dari segi kualiti dan rasa nasi lemak beliau. Ketiga, dari segi promosi, Kak Yani juga boleh membina sebuah profil perniagaan di dalam media sosial seperti Facebook, Instagram dan Telegram, di mana ianya boleh menjadi tempat untuk mempromosikan produk beliau dan juga untuk berinteraksi dengan pelanggan beliau. Untuk menarik lagi pelanggan beliau, pada setiap hari Isnin, Kak Yani boleh memberikan diskaun 10% untuk setiap pembelian berharga RM20 ke atas untuk pelanggan-pelanggan beliau. Ataupun Kak Yani juga boleh menggunakan khidmat Foodpanda dan GrabFood untuk penghantaran makanan supaya penghantaran itu lebih cepat. Keempat, Kak Yani juga disarankan untuk mereka cipta logo perniagaan sendiri yang kreatif dan menarik supaya ia dapat meningkatkan promosi di kalangan pelanggan-pelanggan beliau. Seterusnya adalah tempat. Premis perniagaan Kak Yani terletak di kawasan yang strategik
kerana ia bertempat di kawasan perumahan dan kawasan tumpuan orang ramai. Lebih-lebih lagi di pagi hari, pelanggan selalunya akan singgah di gerai Kak Yani untuk membeli sarapan pagi sebelum bertolak ke tempat kerja. Dan yang seterusnya merupakan orang. Untuk memenuhi permintaan pelanggan yang meningkat tinggi, Kak Yani boleh mengupah beberapa pekerja sambilan yang berkemahiran dan berpengalaman untuk membantunya mengurus perniagaan. Tetapi pekerja sambilan tersebut perlulah dipilih dengan teliti. Mereka perlulah berakhlak mulia, beramah dan pandai berniaga. Seterusnya proses. Proses penyediaan nasi lemak amat mudah. Pertama, mengambil pesanan pelanggan. Kedua, membungkuskan nasi lemak mengikut pesanan pelanggan dengan pantas dan betul. Dan ketiga, pesanan akan siap dibungkus bersama-sama sudu. Seterusnya yang ketujuh merupakan persekitaran fizikal. Yang pertama, Kak Yani boleh mengekalkan kebersihan kawasan sekitar premis perniagaannya. Dan yang kedua, untuk penambahbaikan, Kak Yani perlulah memasang batin utama dan batin senarai harga makanan untuk memudahkan pelanggan mengetahui harga produk yang dijual. Kesimpulannya, Kak Yani mempunyai potensi untuk mengembangkan perniagaannya sekiranya Kak Yani menerapkan 7 kaedah pemasaran. Oleh itu, setiap perniagaan perlulah menerapkan strategi pemasaran 7P ini agar dapat menarik lebih ramai pelanggan lagi dan memajukan perniagaan mereka walaupun dengan bermodalkan sedikit. Sekian, terima kasih.